Jadi di sini ingin saya nyatakan bahawa baru-baru ini kerajaan telah meluluskan undang-undang POTA iaitu Prevention of Terrorism Act. Bagi saya memang menyokong undang-undang ini kerana undang-undang ini adalah satu undang pencegahan di mana dahulunya kita ada ISA, di mana semasa kita wujudnya ISA kita dapat mengawal tindakan-tindakan keganasan yang cuba dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, ekstremis dan macam-macam lagi untuk merosakkan keamanan dan keselamatan negara kita. Jadi dengan ketiadaan ISA, saya melihatkan bahawa pihak polis tidak mempunyai undang-undang yang ketat ataupun tidak ada gigi dalam tindakan, oleh kerana mereka tidak ada undang-undang pencegahan, tidak ada lagi undang-undang pencegahan yang boleh menahan mereka bagi mencegah sesuatu kegiatan yang boleh menyebabkan keganasan berlaku dan merosakkan keselamatan negara dan mendatangkan kecederaan pada orang awam. Jadi di sini beza POTA dengan ISA ia memang berbeza. Ia tak sama dengan ISA. Kerana undang pencegahan ini tadi semua negara ada, bukan kita saja, tetapi di Singapura masih ada ISA. Di Amerika kita ada Patriotic Act, Patriot Act, di mana mereka juga telah menggunakan undang pencegahan untuk menahan dan menangkap supaya mencegah berlakunya keganasan oleh pihak-pihak tertentu. Tapi di Amerika Patriot Act digunakan untuk seluruh dunia lah. Tapi bagi kita hanya dalam negara kita saja, kerana kita bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara. Jadi bagi POTA pada saya adalah satu undang-undang yang perlu ada, ya. Dan di sini perbezaannya dengan ISA adalah bahawa POTA ini tadi mempunyai juga undang-undang pencegahannya, di mana seorang terdiri boleh ditahan oleh pihak berkuasa. Tetapi bezanya dengan ISA apabila wujud keterangan bahawa mereka terlibat dengan keganasan, maka orang yang menahan untuk pemulihan ini tadi adalah Menteri Dalam Negeri. Tetapi bagi POTA, ia adalah satu panel majlis yang akan diwujudkan, di mana mereka akan mengkaji keterangan-keterangan tersebut dan mereka yang akan membuat penahanan. Ya? Itu bezanya antara POTA dengan ISA. Jadi saya rasa POTA ini tadi akan keputusan yang dibuat akan lebih, orang kata bukan efektif, lebih terbuka, kerana ia dinilai oleh beberapa orang dalam majlis tersebut sebelum satu keputusan itu tadi diputuskan, bukan hanya oleh seorang menteri yang membuat keputusan. Ya. Jadi itu beza dia. Walau bagaimanapun ISA selain daripada pencegahan, dia ada juga lain-lain undang-undang dalam ISA. Lain-lain undang-undang ni tadi, di mana dalam ISA juga kita ada kesalahan-kesalahan, di mana mereka yang melakukan sesuatu kegiatan sabotage, kegiatan subversif juga boleh diambil tindakan, dituduh di mahkamah di bawah ISA. Jadi saya rasa undang-undang itu perlu wujud juga, ya, kerana kita ingin menjaga negara ini daripada kegiatan-kegiatan subversif, daripada kegiatan sabotage oleh mana-mana pihak untuk cuba melemahkan pentadbiran negara dan menukar kerajaan dengan cara tiada demokrasi. Ini penting untuk kita ada juga undang-undang yang sedemikian, selain daripada peruntukan-peruntukan untuk menjaga keselamatan dalam negara ini. Kerana ISA telah lengkap dengan undang-undangnya, dengan peraturannya untuk menjaga keamanan keselamatan negara ini. Jadi manakan negara kita masih menghadapi ancaman terhadap keselamatan, iaitu baru-baru ini kita dengar ramai pihak-pihak yang polis telah menangkap kumpulan-kumpulan yang terlibat dengan IS, yang ingin berjuang ke luar negara di atas mereka punya silap penghayatan
berkaitan dengan jihad. Saya rasa begitu perjuangan jihad tu ya. Jadi mereka mempunyai simpati terhadap sesuatu perkara sehingga mereka ingin bersama-sama untuk menjalankan jihad di negara-negara Arab seperti Syria dan lain-lain negara di situ. Jadi di sini ini adalah satu perkara yang saya rasa penting untuk kita jaga, kerana kita tidak mahu negara ini dilabel sebagai negara yang menggalakkan warga negaranya terlibat dengan perkara-perkara kegiatan keganasan. Jadi oleh itu bagi saya kita perlu bertindak dengan tegas dan memantau setiap kegiatan-kegiatan kumpulan-kumpulan yang ingin boleh merosakkan keadaan keselamatan dalam negara ini. Ini bukan saya termasuk kumpulan-kumpulan yang terlibat dengan keagamaan seperti IS, tetapi juga ekstremis lain seperti ekstremis political ekstremis, racial ekstremis dan macam-macam lagi ya. Kerana kita ni sebuah negara majmuk. Jadi dalam sebuah negara majmuk, kalau kita tidak mewujudkan keadaan harmoni yang baik dalam negara ini, setiap orang tu nanti akan cuba membangkitkan isu-isu yang boleh merosakkan hubungan antara kaum, merosakkan hubungan antara agama, di mana negara ini nanti tidak akan dapat, masyarakat dalam negara ini tidak akan dapat hidup dengan aman. Jadi itu pentingnya undang-undang keselamatan yang perlu kita ada. Dan satu lagi undang-undang yang saya rasa perlu ada juga adalah undang-undang Prevention of Crime Act, POCA. Ya, di mana kalau dulu kita ada undang-undang darurat, di mana undang-undang darurat ni tadi memberi kuasa kepada pihak berkuasa iaitu polis untuk bertindak terhadap sindiket kegiatan haram. Sindiket-sindiket seperti judi haram, pelacuran, alongnya, ya, yang menjalankan juga keganasan dan menjadikan masyarakat mangsa mereka. Jadi oleh kerana ketua-ketua sindiket ni tadi dia tidak rapat dengan aktiviti ini, yang jalankan aktiviti ini orang-orang bawah dia saja. Jadi ketua-ketua ini dapat melepaskan diri. Oleh kerana tidak siapa yang ingin datang ke mahkamah untuk memberi keterangan. Jadi dengan adanya undang-undang pencegahan terhadap jenayah ini tadi juga diperlukan supaya kita dapat menemui tindakan terhadap ketua-ketua sindiket. Itu yang penting. Ya, kerana kalau wujudnya sesuatu kawasan itu tadi, katalah banyak judi haram, tetapi apabila pihak berkuasa pergi menangkap, hanya tangkap orang yang mengendalikan tempat itu saja. Bila ketuanya tak ditangkap, dia akan buka semula. Ya, jadi kita perlu target ataupun kita perlu menyiasat ketua-ketua mereka, kerana mereka lah yang mengumpul banyak dana haram. Untuk dana-dana ini tadi digunakan untuk dibersihkan semula, digunakan untuk bisnes yang legitimate, tetapi oleh kerana mereka dapat secara haram, maka banyak perkara yang haram akan dijalankan juga. Dan ini juga menggalakkan aktiviti-aktiviti kongsi gelap, kerana kongsi-kongsi gelap akan digunakan untuk menjaga ataupun untuk menjaga kepentingan mereka, untuk mendapatkan kawasan-kawasan baru. Oleh itu sebab itu kita dapat lihat bahawa akan wujud pergaduhan antara kongsi gelap untuk mendapatkan kawasan-kawasan baru supaya mereka boleh meluaskan aktiviti-aktiviti haram mereka. Jadi kalau kita boleh bantras, saya merasakan bahawa negara kita akan aman dan masyarakat biasa akan tidak lagi menjadi mangsa jenayah, ya, mangsa jenayah jalanan seperti ragut, seperti samun dan macam-macam lagi. Kerana bila banyak aktiviti haram, mereka ni tadi bergiat dengan aktiviti haram, tetapi bila dah tak ada duit, mereka akan melakukan jenayah untuk mendapatkan duit supaya mereka dapat berseronok dengan judi, berseronok dengan pelacur dan macam-macam lagi. Jadi ini perkara yang kita perlu jaga, ya. Dan yang ketiga ingin saya nyatakan adalah rasuah.
Kalau kita dapat membenteras rasuah dengan baik, maka saya merasakan bahawa semua aktiviti-aktiviti haram ini tadi dapat kita benteras dan dapat kita kurangkan. Kerana kadang-kala sedikit-sedikit haram ini wujud di dalam satu situasi keadaan di mana banyaknya rasuah. Kerana mereka apabila mengumpul dana haram dan untuk meluaskan kegiatan mereka lagi, mereka memang sedia untuk memberi rasuah kepada sesiapa saja yang boleh membenarkan mereka menjalankan aktiviti-aktiviti haram tersebut. Jadi oleh itu saya bangga kerana pihak SPRM telah mewujudkan beberapa cara untuk masyarakat kita ini mempunyai integriti yang lebih tinggi. Ya, kita telah banyak yang dibuat oleh SPRM, tetapi hanya untuk menyedarkan masyarakat tentang integriti tanpa penguatkuasaan yang tegas untuk menangkap mereka pemberi rasuah dan penerima rasuah tidak mencukupi. Sesuatu aktiviti untuk memberi penerangan kepada masyarakat ataupun to educate the public perlu juga dilihat dengan menjalankan penguatkuasaan yang tegas, iaitu mana-mana orang yang memberi rasuah perlu diambil tindakan dan dituduh di mahkamah, dan mana-mana pihak yang mengambil rasuah juga perlu diambil tindakan sedemikian. Jadi dengan itu maka mereka akan merasa geron dan akan tidak terlibat, akan dapat mengurangkan aktiviti-aktiviti yang boleh merosakkan moral masyarakat kita itu sendiri. Itu penting bagi saya. Jadi sekarang ini kita tengok banyak. Kalau dalam polis dulu kita ada bahagian tata tertib untuk mengawal disiplin anggota polis, untuk menentukan bahawa pegawai polis tidak terlibat dengan rasuah kerana kita ada pakai lencana integriti amalan kita. Sekarang ini telah ditubuh JIP, Jabatan Integriti, tetapi saya lebih suka ataupun lebih elok jabatan ini tadi bagus ada, tetapi bukan hanya untuk memantau, tetapi mengambil tindakan terhadap pegawai-pegawai yang menyeleweng, terhadap pegawai-pegawai yang tidak mempunyai integriti yang tinggi, terhadap mereka yang menjalankan cara kehidupan yang tidak mengikut, cara kehidupan mereka ni melebihi daripada pendapatan. Kadang-kadang so itu terpaksa kita kaji, kita siasat dengan gaji yang sikit tetapi cara hidup dia mewah. Jadi itu juga boleh kita tengok. Dan tak silap saya dulu ada satu cadangan yang dibuat oleh SPRM untuk masukkan dalam undang-undang satu mana-mana orang atau yang hidup lebih daripada pendapatan yang diterima menjadi satu kesalahan dalam undang-undang rasuah. Jadi saya rasa kalau itu ada, saya rasa kita boleh mengekang siapa-siapa yang hidup cara mewah ni tadi yang lebih pada pendapatan. Ini penting kerana kita berkendakkan sebuah jabatan ataupun kerajaan yang betul-betul telus, yang betul-betul tidak terlibat dengan rasuah, supaya masyarakat akan mendapat manfaat daripada pentadbiran yang telus yang dijalankan oleh pihak berkuasa tempatan ataupun pihak berkuasa negeri. Jadi itu yang ingin saya nyatakan.